Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot Sukses SPM 2022. Pastinya menarik. Hari ini kita nak belajar mengenai strategi untuk menjawab kertas pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik yang lebih khusus, hadis yang boleh dijadikan hujah. Tapi semestinya di situ ada guru yang akan mengajar kita. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio pada saat ini Ustaz Ayub Muhammad Ali daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, lama tak jumpa Syafiqah. Itulah, lama tak jumpa. Alhamdulillah, hari ini berjumpa juga. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk topik kita hadis yang boleh dijadikan hujah, kita nak belajar tapi tidak kita berdua sahaja dalam studio ni. Kita ada murid-murid yang mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Persilakan. Okey, yang pertama sebelah kanan ya. Sofia Batrisha. Okey, Sofia Batrisha. Okey. Kemudian atasnya sebelah kiri iaitu Intan Syafiqah. Syafiqah juga nama dia. Syafiqah juga. Okay. Hai. Okey, Intan Syafiqah. Yang bawah itu yang jauh sikit itu pakai kacamata itu Amir Hakim. Amir Hakim. Amir Hakim, hai Amir Hakim. Okey. Dan yang sebelahnya iaitu Danish ya. Danish. Okay, semua daripada SMK Seksyen 18. Baik, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita di Google Meet pada hari ini. Dan saya yakin murid-murid di Malaysia juga ataupun di seluruh Malaysia pun turut-turut sama bersemangat untuk belajar topik kita pada hari ini, hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi Ustaz, kita nak mulakan kelas, dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan anda satu tajuk yang menarik, iaitu dalam bidang ulum Al-Quran, di bawah tajuk hadis yang boleh dijadikan hujah. Okey. Jadi sebelum itu saya nak kongsi kita punya slide, iaitu ada dua hadis yang boleh dijadikan hujah di sini, iaitu hadis marfu' dan hadis mauquf. Mungkin murid-murid tertanya-tanya, ataupun mungkin ada yang dah tahu apakah dia hadis marfu' dan apakah dia hadis mauquf. Rasanya murid-murid rakan murid di Google Meet akan cuba sama-sama merungkai, sama-sama merungkai tajuk kita pada pagi ini insya-Allah. Tapi sebelum itu saya nak paparkan satu matan hadis. Satu matan hadis marfu' ya. Ini hadis marfu'. Dalam matan ini dia berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, rawahu al-Bukhari. Maknanya dekat sini bila kita tengok matan ini, kita dah dapat tahu kenapa dia menjadi hadis marfu'. Ini yang pertama. Sebab nanti saya nak tanya murid-murid di Google Meet, apakah pengertian hadis marfu'. Kita dah tahu ini matan hadis marfu'. Jadi kena bersedialah. Yang kedua ialah hadis mauquf. Matan hadis mauquf. Apa dia matan? Matan ialah teks ataupun lafaz. Saya bacakan qala Aliyu radhiyallahu anhu hadisu an-nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaballah wa rasuluhu, rawahu al-Bukhari. Yang ini juga kita boleh kesan kenapa dia termasuk dalam hadis mauquf. Jadi oleh sebab itu mohon kepada murid-murid di Google Meet supaya kita berkongsi. Rasanya saya nak minta pertama dululah, iaitu hadis marfu'. Siapa nak jawab?
Oh, Dennis. Bagus, Dennis. Okey. Dennis, berdasarkan matan tadi, kita boleh ringkaskan apa dia hadis marfu' yang awak fahamlah daripada matan tersebut. Hadis marfu' ni merupakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ada 3, iaitu perbuatan, perkataan, pengakuan atau takrir. Okey, jadi kalau tengok matan tu Dennis macam mana awak kata dia itu berkaitan dengan perkataan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul maknanya di situ ada lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu lagi saya nak tanya siapa pula perempuan pula lah. Okey. Syafiqah. Boleh Syafiqah? Silakan. Syafiqah. Syafiqah sama nama Okey, sama. silakan, murid. Apa dia hadis mauquf pula Syafiqah yang awak faham berdasarkan apa itu matan tadi? Baik, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan juga takrir atau sifat. Okey, bagus semua hebat-hebat belaka ni Lain tak bukan ni mesti anak murid Ustaz Ayub ni Okey. Jadi nak tanya lagi Syafiqah ni. Kenapa awak kata itu sahabat? Apa beza dengan marfu' tadi? Kalau marfu' tadi, matan hadisnya tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat matan hadis mauquf ni, dia tulis qala Ali. Ali itu merujuk kepada Saidina Sahabat. Ali, iaitu sahabat Nabi SAW. Jadi itulah yang dikaitkan dengan pengertian. Jadi dalam peperiksaan nanti, antara soalan yang dikemukakan mungkin dalam bahagian B dalam bahagian B soalan nombor 4 nombor 3. Antara soalannya ialah terangkan perbezaan hadis marfu' dan hadis mauquf. Jadi kalau persoalannya begini, bagaimanakah cara yang sebenar tadi rakan-rakan kita di Google Meet menjawab dengan baik. Jadi kalau dalam bentuk tulisan ataupun jawapan dalam kertas peperiksaan, kita boleh buat beginilah. Terpulanglah sama ada kita nak begini ataupun kita buat dalam bentuk jadual, iaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sebab disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perkataan Syafiqah perkataan, perbuatan, pengakuan dan takrir ini semua nanti kita akan terangkan di segmen yang berikutnya lah. Manakala hadis mauquf ialah khusus disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhu. Sama juga sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Jadi maknanya kedua-dua hadis ini kita boleh jadikan hujah ataupun kita boleh guna pakai dalam kita menentukan sesuatu hukum selepas Al-Quran. Jadi maknanya mungkin Syafiqah sendiri dah biasa dengan kata orang tu istilah-istilah. Maknanya kalau pelajar yang pernah mengambil Al-Quran Sunnah, dia mesti tidak asing lagi, familiar lah sangat dengan istilah-istilah hadis mauquf, hadis marfu' kan. Jadi daripada kita matan itu kita dah tahu apakah dia marfu' dan apakah dia mauquf. Itu jelah penjelasan mengenai dengan apakah itu hadis marfu' dan juga hadis mauquf. Jelas sangat Ustaz. Kan ada satu hadis yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan ke, perbuatan ke, takrir, ataupun hadis marfu' hadis mauquf yang mana disandarkan kepada sahabat-sahabat. Jadi Ustaz, kita nak bagi ruang pada saat ini untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Terbaik. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik yang lebih khusus iaitu hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi apakah bahagian-bahagian hadis tersebut? Jom Ustaz, kita persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Tak sabar nak berkongsi dengan murid-murid ni. Betul. Okey. Seterusnya saya nak ujilah dengan murid-murid di Google Meet berkaitan dengan pembahagian hadis marfu' dan hadis
hadis mauquf. Jadi maknanya soalan yang biasa ditanya iaitu nyatakan bahagian hadis marfu'. Jadi saya dah buatkan satu biasa untuk soalan ini berbentuk grafik ya macam ini, okey. Dia dalam bahagian A. Bahagian A ada satu slot ataupun satu bahagian, mungkin kita boleh nyatakan di sini kebiasaannya bermula daripada soalan 17, 18, 19 dan 20, okey. Ada satu soalan yang berbentuk grafik, jadi murid kena isi. Tapi dalam satu soalan lah, 140, tapi sebab saya nak memeriahkan lagi kita punya perbincangan pada hari ini, saya letakkan 2 tempat kosong. Okey, itu dia punya ni lah. Jadi saya nak, siapa yang belum ya, saya ingat Batrisha, Sofia Batrisha. Okey, bersedia Sofia Batrisha ya. Okey, jadi merujuk kepada slide ataupun gambar rajah yang saya kongsi. Cuba Batrisha, Ustaz nak satu saja. Okey, maknanya marfu' ni dia ada 3 bahagian. Dot. Okey, yang kedua pun dot atau X and Y, dan satu lagi takrir. Jadi Ustaz nak minta Batrisha cuba nyatakan apakah dia X itu. Agak apanya jawapan tersebut. Okey, silakan Batrisha. Salah satu dia perkataan. Perkataan. Okey, betul, bagus. Terima kasih Sofia Batrisha. Dennis pula macam tak sabar menjawabnya. Okey, Dennis dah sedia? Okey, Y apa pula ni Dennis? Boleh buka mic Dennis? Mic tak buka sampai Sorry, lupa. saya nampak. Okey, suara cantik. X itu merupakan perbuatan. Okey, perbuatan. Jadi maknanya kalau kita tengok jawapan yang sebenar, terima kasih Dennis, lebih kurang beginilah, perkataan, perbuatan dan juga takrir. Okey, kita dah tahu dia punya pembahagian. Ustaz nak jelaskan lagi ringkas ataupun lagi lanjut berkaitan dengan apakah yang dikatakan perkataan. Baik. Okey. Tadi yang mula-mula kita punya matan tadi ialah perkataan, iaitu perkara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Biasa disebut qala Rasulullah SAW. Okey. Contoh kan dalam hadis yang pertama tadi, qala Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Itu perkataan Rasulullah SAW tu. Rasulullah kata, siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik. Ini hadis riwayat Bukhari ni, Safiqah ya. Maknanya kalau kita beriman kepada Allah, okey, kena cakap yang baik. Okey, jangan mengumpat ke, mengadu domba ke. Jadi ini dinyatakan sebahagian daripada kalam perkataan Rasulullah SAW. Marfu', sebab marfu' ni hadis yang boleh kita jadikan hujah tadi. Okey. Yang kedua iaitu perbuatan. Apa dia perbuatan? Perbuatan ialah mungkin Rasulullah tak sebut tapi Rasulullah lakukan. Okey, lakukan. Contohnya kat sini, sifat Rasulullah SAW ni dia lebih suka kepada kanan. Kanan kan, benda yang baik lah. Okey, jadi ada satu hadis, bila perbuatan ini biasa dalam matan ataupun lafaz hadis itu dia menyatakan kana Rasulullah SAW. Kalau perkataan disebut qala Rasulullah SAW. Tapi kalau perbuatan kana Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi. At-tayammuna itu maknanya suka kanan. Maknanya dia solat ke, dia ambil wuduk ke, yang benda baik ni dia suka kanan. Okey, pakai selipar ke. Okey, jadi itu yang dikatakan perbuatan kerana Rasulullah SAW. Maknanya beza kat situ qala satu lagi kanan. Ya, cara nak inilah cara kita nak bezakan. Kemudian yang ketiga, para pelajar ya, berkaitan dengan takrir. Takrir iaitu perkara yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Okey, maknanya sebab kalau Rasulullah kata jangan, jadi haram pula dilakukan. Betul juga. Kalau Rasulullah kata buatlah, jadi wajib pula. Okey, jadi Rasulullah senyap. Dia tak kata ya, tak kata tidak. Ada satu contoh yang paling familiar, iaitu peristiwa Rasulullah SAW. Satu hari Khalid Al-Walid
menjemput Rasulullah makan. Okey. Tapi Khalid Al-Walid mengidangkan dob. Dob ni maknanya biawak padang pasir lah. Nama dia biawak kan, tapi maknanya dia halal dimakan. Sebab dia tidak lidah bercabang. Biawak lain lidah bercabang dua alam kan. Yang ini boleh dimakan, halal dimakan. Jadi Rasulullah kata dob ni tak ada kat kampung aku. Tak ada di kawasan aku lah. Jadi dia kata gitulah. Jadi Khalid Al-Walid pun dia potong, dia makan dan Rasulullah melihat. Tapi Rasulullah tak kata jangan makan atau makanlah, sebab itu dua-dua itu boleh efek kepada hukum sebenarnya. Hukum kan? Haram ataupun wajib. Sebab itu Rasulullah diam. Diam itu adalah takrir. Jadi sebab itu hadis marfu' itu kita boleh bagikan kepada 3 bahagian. Saya ulangi, iaitu perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat. Takrir lah, dan juga sifat ada satu lagi lah, termasuk dalam takrir jugalah. Okey. Yang ini jelas murid-murid di Google Meet dan juga di luar jelas. Dan seterusnya tadi baru marfu' Syafiqah. Kita ada satu lagi iaitu mauquf. Mauquf pula bagaimana? Okey. Soalannya pun lebih kurang sama. Nyatakan bahagian hadis mauquf. Saya Ustaz nak minta Hakim Hakim. Hakim cuba nyatakan jawapan. Maknanya kalau nak jawab untuk X tu apa dia? Seperti dalam slide. Okey. Jawapan untuk X adalah perkataan. Okey. Untuk Y? Y takrir. Takrir. Okey, cuba kita tengok jawapan. Ya betul. Okey, cuma dia terbalik. Okeylah kan. Okeylah, betul. Tak ada hal. Mana termasuk dalam bahagian itu. Okey, bagus. Hebat-hebat semua anak murid Ustaz Ayub ni ya. Okey, tengoklah siapa guru dia kan. Okay. Hebat juga, masya-Allah. Okey. Jadi maknanya kat sini sama juga macam tadi, cuma yang tadi adalah dilakukan oleh Rasulullah, perkataan, perbuatan, takrir Rasulullah, tapi yang ini dia khusus untuk para sahabat. Okey, perkataan apa dia? Perkataan contohnya dinyatakan oleh Sayyidina Ali yang mula-mula tadi saya paparkan, iaitu hadisun nas bima ya'rifuna. Sayyidina Ali kata kalau kita nak bercakap dengan manusia atau orang lain, kita kena ikut dia punya tahap. Kita pun Syafiqah ya, kalau kita cakap dengan anak buah tapi tak ada anak lagi Syafiqah ya. Okey, belum kahwin lagi ya. Alhamdulillah. Okey, anak buah lah ya. Anak buah kan. Jadi kita pun dengan pelat budak itulah kan. Okey, soalan pun taklah yang jenis yang tak ada cerita ekonomi dan sebagainya lah. Okey, dengan rakan sebaya kita dengan orang yang lebih tu kan berbeza. Sebab itu Sayyidina Ali kata, okey, hadisu annas bima ya'rifuna. Okey, bercakap mengikut daya pemikiran. Okey, itu maknanya saya kata-kata Sayyidina Ali. Maknanya diambil daripada kata-kata Sayyidina Ali. Qala Aliyu. Okey, itu perkataan. Perbuatan pula iaitu perbuatan para sahabat. Okey, para sahabat, contohnya Hasan Al-Basri ya. Okey, pernah berkata, dia kata amma Ibnu Abbas, dia kata wa amma Ibnu Abbas, okey, Ibnu Abbas menjadi imam. Wa amma Ibnu Abbas, okey, wa huwa mutayammimun, dalam keadaan dia mengambil tayamum lah, maknanya solat tu dengan tayamum. Itu kata-kata daripada sahabat. Okey. Dan yang ketiga iaitu takrir. Takrir ini ialah yang berkaitan dengan tadi jugalah. Maknanya pengakuan para sahabat, okey, berkaitan dengan satu peristiwa lah iaitu Ibnu Umar satu masa ada macam kutu di kepala Ibnu Umar, lebih kurang begitulah. Qamlah ni macam kutu lah begitulah, dan ada sahabat lain ambil, okey, dan buang atau tanam begitulah. Okey. Dan Saidina atau Ibnu Umar ni dia tak komen apa-apa. Maknanya dia fasa kata wa yanzuru ilaihi walam yankiru alaihi. Dia tak komen apa-apa, sama juga macam Rasulullah SAW tadi. Jadi maknanya di sini kita boleh katakan, okey, dari segi pengertian lebih kurang sama. Cuma mauquf ialah
Apa dia mauquf? Yang disandarkan kepada perbuatan, perkataan, takrir sahabat. Ya, betul. Manakala marfu'? Marfu' pula yang disandarkan kepada perbuatan, perkataan, takrir Nabi SAW. Boleh. Safika boleh jadi anak murid saya ni. Boleh, Ustaz. Okey, hebat, sama hebat macam di Google Meet Ya. Okey. Jadi rasanya ini jelas, okey. Jelas dan maknanya kalau dari segi soalan, okey, yang saya sebutkan tadi, mungkin dia akan berada ataupun ditanya dalam bahagian A, tapi bahagian A mungkin antaranya bentuknya seperti yang tertera dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk bahagian B iaitu soalan subjektif. Okey, maknanya murid-murid diminta mengeluarkan jawapan mengikut tadilah ada 3 bahagian. Just letak. Tapi saya cadangkan untuk bahagian B, murid-murid menulis jawapan dalam bentuk poin. Dalam bentuk poin supaya mudah untuk kita pun semak pun mudah. Okey. Pemeriksa menilai pun mudah. Maknanya Ustaz, kalau contohkan Ustaz daripada dalam kertas soalan lah kan, ada kemungkinan tak untuk murid-murid jawab soalan-soalan begini dengan adanya huraian? Dia bergantung pada kata kerja ataupun konstruk. Kata tugas. Baik. Okey. Jadi contoh kan, kalau di sini tadi kalau kita boleh flashback balik, soalannya ialah nyatakan. Okey, bila nyatakan jawapan mungkin kita tanya, murid-murid. Kalau nyatakan Syafiqah, saya suka Syafiqah sebab itu Syafiqah kan. Kalau nyatakan jawapan macam mana Syafiqah? Jawapan direct terus Ustaz. Direct ataupun ringkas tanpa huraian. Tapi kalau jelaskan, huraikan, terangkan, maka jawapan dalam bentuk apa ni Danish? Terangkan, jelaskan, huraikan, jawapan dalam bentuk Ringkasan. Ringkas tapi ada huraian. Ringkas juga tapi kena ada huraian. Kena ingat tu. Okey. Jangan alpa sebab akan dipotong markah. Maknanya Ustaz, kalau contoh ada soalan jelaskan ataupun huraikan, kiranya kita bukan setakat letak perbuatan apa-apa tapi maknanya, kita kena jelaskan dengan hadis ke? Kita letak fakta. Kemudian kita kena huraikan. Huraikan mudah. Huraikan boleh apa-apa pernyataan kita boleh jadikan sebagai huraian. Cumanya saya punya tips iaitu kita guna kabus. Kabus. Tahu di kabus Safika? Apa tu Ustaz? Kabus itu K kerana. A agar. B bagi. U untuk, S supaya atau seperti. Itu paling mudah lah. Sebab kita nak fikir-fikir pun payah kan. Jadi orang kata analogi dia dah ada, dah jalan orang buat. Kita follow je lah. Tapi kan, kalau kita nak, saya nak buat saya punya sendiri. Saya tak nak tiru orang lain. Boleh. Kalau kita punya jawapan itu kita boleh klasifikasikan sebagai huraian, tak ada masalah. Tapi kalau andaiannya kalau kita pergi satu tempat dalam hutan ke, kita nak pergi tracks kita sendiri, kita jumpa ular, kita jumpa gaung, sampai juga. Tapi yang ini dah ada jalan dah, ada orang buat, follow je lah. Betul. Ustaz, satu lagi soalan saya nak tanya Ustaz. Maknanya kalau contoh kata sahabat, perbuatan daripada sahabat, takrir sahabat, maknanya yang meriwayatkan hadis tersebut adakah daripada golongan sahabat ataupun orang lain? Macam tu. Contoh kata-kata Nabi kan, Nabi berkata, Nabi bersabda. Maksudnya yang meriwayatkan hadis tu daripada siapa? Contohnya daripada sahabat-sahabat ke? Ya, boleh. Boleh juga begitu sebab kita ada pelbagai jenis hadis sebenarnya. Jadi maknanya kalau dalam kita punya bacaan hadis lah kan. Jadi kan mula-mula daripada Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian itba'ut tabi'in. Itu mesti tu. Itu maknanya mesti bersambung sanad. Mesti ada sahabat, tak boleh skip. Mesti ada sahabat. Kalau skip dikira hadis dhaif. Sebab itu menarik sekiranya kita belajar ulum hadis ni sebenarnya sangat menarik. Sebab mungkin isunya kita boleh membaca hadis, tetapi bagaimana nak menentukan status hadis itu sahih, dia punya mekanisme lah. Teknikal dia bagaimana. Sebab itu kena belajar ulum hadis yang kita tengah belajar sekarang ni. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada huraian lebih lanjut berkenaan dengan topik bahagian hadis pada kali ini. Terima kasih Safika. Jadi murid-murid yang di Google Meet,
Okey, pesanan Ustaz. Okey, apa yang penting di sini ialah bahagian itu anda kena kuasai dari segi ta'rif. Contohnya tadi, perkataan apa dia? Kena tahu. Sebab mungkin akan ditanya. Okey? Ataupun takrib itu apa dia? Itu antara maknanya soalan yang kita biasa untuk menjawab soalan, kita kena fokus kepada soalan trending. Bukan kita trending tu kita dalam tu saja kan. Maknanya dalam soalan pun sama. Sebab bila soalan trending, kita boleh fokuskan apa dia soalan-soalan yang biasa ditanya, yang popular ditanya. Jadi kalau tu kita kuasailah. Sebab isunya kalau soalan trending ni biasanya antara soalan-soalan yang kita, walaupun tak 100% keluar, tetapi sebenarnya kita boleh katakan mungkin 80%. Jangan tinggalkan. Itu salah satu cara tu sebenarnya. Okay? Supaya murid dapat kuasai, dapat skor. Itu caranya. Okay? Baik Ustaz, dan murid-murid kita nampak kat situ apa tips yang Ustaz berikan, kabus, dan juga kita boleh buat latihan yang sebelum ini. Mungkin kita boleh dapat apakah contoh soalan yang akan keluar dalam peperiksaan nanti Ustaz, kan? Betul. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam slot sukses SPM 2022, dan hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik yang lebih khusus untuk murid-murid tingkatan 5, hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi Ustaz Ayub, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, kita teruskan kita punya perbincangan kita, dan murid-murid pun nampak semangat. Okey, jadi kita teruskan. Okey, ta'arif atau pengertian istilah kita dah kuasai, bahagian pun dah tahu, dan satu bahagian yang terpenting iaitu kita tanya tentang iaitu hukum beramal. Hukum beramal dan apa kepentingan kita mempelajari hadis marfu' dan hadis mauquf. Sebelum itu saya nak kod-kod lah murid-murid di Google Meet dia tahulah, berdasarkan pengalaman sedia ada kan, sebab kita tingkatan 4 pun dah belajar macam-macam hadis. Antara topik ataupun subtajuk yang sering ditanya ialah hukum beramal. Ustaz nak tanya Hakim. Hakim bersedia, nampak muka bersedia. Okey. Hakim, agaknya lah kalau Ustaz tanya Hakim, apakah hukum beramal dengan hadis marfu'? Hadis marfu' dulu ya, sebab kita ada perbezaan dengan marfu' dengan mauquf. Apa jawapan awak, Hakim? Hadis marfu' ni dia boleh beramal. Okey, kenapa boleh beramal? Dia boleh beramal kerana dia memenuhi semua syarat hadis sahih. Okey, bagus betul, hebat ya. Daripada dia disandang kepada Rasulullah. Okey, maknanya kat sini ya, Syafiqah ya, hukum beramal bukan sunat, harus. Dia punya wording dia maknanya boleh beramal. Apa makna boleh beramal? Makna boleh beramal iaitu hadis tersebut kita boleh jadikan hujah ataupun kita boleh beramal lah. Contohnya tadi kan Rasulullah sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Kita boleh amalkan lah. Maknanya kalau kita ni betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhirat, kita kena cakap benda-benda yang baik. Falyaqul khaira au liyasmut. Ataupun kalau kita tak nak cakap benda yang baik, tak ada idea contohnya kan, diam diri tu lagi baik. Itu memang jadi kita boleh amalkan. Okey, kerana jika hadis itu ataupun marfu' itu memenuhi syarat hadis sahih. Apa dia syarat hadis sahih? Antaranya ialah mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adil. Okey, kemudian dobit. Agak tahu dobit apa dia, Syafiqah? Dobit. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Okey, dobit ni maknanya dia kuat hafalan. Okey, kuat hafalan ya. Bersambung sanad. Lagi apa dia, Syafiqah? Intan Syafiqah? Tiada syaz, Ustaz. Ya betul, tiada bagus. Ilah. Tiada syaz, tiada ilah. Syaz tu apa, Intan Syafiqah? Keraguan, Ustaz. Syaz ni
Sas ni maknanya ada bukan keraguan tetapi dia ada percanggahan, perbezaan. Okey. Dan yang terakhir iaitu ilah. Ilah tu maknanya tiada kecacatan. Jadi kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita kata hadis itu boleh kita amalkan. Okey, jadi dari segi bentuk soalan dalam bahagian B seperti yang Ustaz kongsikan di slide lah. Jadi maknanya bentuk soalan tu macam mana kan? Okey, terangkan hukum beramal dengan hadis marfu'. Jadi jawapan tadi dah hakim berikan, kita boleh katakan ataupun tulis begini sebab dia 2 markah saja Syafiqah dia 2 markah saja. Boleh dijadikan hujah dan dalil sekiranya memenuhi, menepati semua syarat hadis sahih. Apa dia hadis sahih itu? Yang 5 tadilah yang sebutkan. Jadi maknanya yang ini pun semua murid-murid jelas lah. Okey, biasa jumpalah. Okey, benda-benda macam tu Okey, kemudian yang kedua kita beralih kepada hadis yang kedua. Hadis mauquf macam mana pula? Oh, Dennis tak sabar nak jawab ya. Okey, Dennis jawab. Okey, silakan Dennis. Hadis mauquf merupakan tidak boleh dijadikan hujah kerana hadis tersebut bukan wahyu dan hanya disandarkan kepada para sahabat. Macam pelik pula kan Syafiqah. Tadi kata hadis yang tidak boleh hadis yang boleh dijadikan hujah. Tapi dari segi hukum beramal tak boleh pula. Sebenarnya tak ada percanggahan pun. Maksud yang terima kasih Dennis. Maksudnya ialah dia ini tidak boleh dijadikan hujah. Isunya kerana dia bukan daripada Rasulullah. Hadis mauquf ini adalah semata-mata, bukan 2 mata, semata-mata perkataan sahabat. Tak ada kaitan dengan Rasulullah. Baik. Dia hanya disandarkan kepada sahabat. Cuma sahabat ini, okey, dalam situasi yang lain dia sangat hampir dengan Rasulullah SAW. Dia bersama dengan Rasulullah SAW. Dia sentiasa berada di sisi Rasulullah SAW dalam situasi bagaimanapun. Aman, perang, siang, malam, solat. Kan? Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, boleh beramal. Tapi dengan syarat. Sebab itu, benda yang pertama tu tidak boleh diamalkan. Tapi sebenarnya boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Baik, ada syaratnya lah. Ada syarat dia. Jadi dalam slide yang saya kongsikan, soalannya mungkin akan tanya sebab itu dia tak boleh terpisah. Okey, kalau nak beramal macam mana? Jadi terangkan syarat jika ingin beramal dengan hadis mauquf. Okey. Jadi ulama ataupun membahagikan kepada 4 syarat. Okey. Yang pertama, murid-murid kita boleh beramal jika syarat yang pertama apabila para sahabat menyebut perkara gaib, syurga, neraka, sirat. Kalau disebut syurga, neraka, cerita neraka, betul lah sebab itu mesti daripada Rasulullah SAW. Sebab mereka hampir, paling hampir. Kalau tabi'in dah jauh. Ya, betul. Sahabat ni orang yang bersama dengan Rasulullah, pernah berjumpa Rasulullah dan mati dalam Islam. Baik. Abu Jahal tu pernah berjumpa Rasulullah, tapi kenapa dia bukan dari golongan sahabat? Sebab dia Agak-agak bukan kenapa? Islam, Ustaz. Ya, sebab dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia berjumpa Rasulullah kan, tapi tidak disebut sebagai sahabat sebab dia mati dalam kafir. Okey? Itu yang pertama. Sebut saja sirat, sebut saja neraka, syurga, maka kita boleh amal. Ambil apa yang disebutkan oleh sahabat sebab itu mesti daripada Rasulullah SAW. Okey, yang kedua. Apabila para sahabat melakukan perbuatan yang tidak boleh berijtihad, maknanya sudah qat'i. Macam solat. Sudah qat'i kan? Bukan ijtihad. Benda yang qat'i. Seperti dinyatakan dalam buku teks, Sayyidina Ali dia solat gerhana. Mana bolehlah, tak ada masalah. Mana benda yang qat'i, bukan ijtihad. Ijtihad ni mana kita boleh buat dan boleh tidak buat. Tapi benda yang qat'i, walaupun sahabat yang cerita kita boleh amalkan. Ini syarat dia lah. Macam panjang kan, tapi itulah bendanya macam tu. Okey. Boleh faham ke murid-murid di Google Meet? Boleh? Dia boleh faham. Okey, hebat ya. Okey, yang ketiga. Para sahabat bercerita tentang sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat bercerita tentang sunnah Rasulullah SAW. Sebab sahabat ni adalah orang yang bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau dikata antara perbuatan sunnah yang Rasul buat itu dan ini,
bolehlah kita buat sebab itu adalah perbuatan Rasulullah SAW. Sunnah ni kan perkara yang Rasulullah buat kan. Okey, dan yang keempat iaitu apabila para sahabat dia melakukan satu perbuatan, Rasulullah di depan Rasulullah tapi wahyu tak turun untuk menegur ataupun ada kadang-kadang antara salah satu sebab turunnya wahyu iaitu teguran kan, teguran perkara-perkara yang berkaitan. Kalau tak ada teguran maknanya kita boleh gunakanlah. Baik. Situ situasi dia. Jadi rasanya kena fahamlah empat ni. Yang tanda kuning tu para murid-murid di Google Meet itu point dia. Ghaib, yang kedua ijtihad, boleh jelas supaya kita nampak dia punya point lah. Yang ketiga ialah perbuatan sunat. Yang keempat iaitu tidak turun untuk menegur. Itu dia punya wording untuk kita ingat lah. Kadang-kadang kalau kita panjang-panjang pun kita tak ingat point Syafiqah. Jadi kita gunakan begitu, dia akan mudah. Okey, kemudian kepentingan. Kenapa kepentingan ni Syafiqah sebenarnya dia maknanya apa pentingnya kita beramal ataupun kita mengambil hadis marfu' dan mauquf. Oleh sebab itu jawapan untuk kepentingan ini mesti dimulakan dengan dapat. Oh, dapat. Sebab gini, ingat murid-murid di Google Meet, kadang-kadang isunya kita ni kepentingan ni macam umum, respon terbuka. Jadi murid menjawab tak sampai maksud, tak jejak bumi istilahnya. Tak sampai. Macam mana nak bagi markah ni, tak ada. Jadi salah satu cara mesti mulakan dengan dapat. Kenapa penting? Sebab kita dapat. Begitu. Faham? Okey? Boleh jelas murid di Google Meet. Okey, antara dia punya wording lah jawapannya dapat dapat mengetahui hadis dan cabangnya. Oh, rupanya hadis marfu' tu ada 3. 3 tu apa? Mungkin perbuatan, perkataan. Itu kepentingan kita belajar hadis marfu'. Kalau tak, mungkin kita anggap yang disandarkan kepada Rasulullah saja. Okey, dan yang paling penting ialah yang ketiga, yang kedua itu iaitu kita mengamalkan ajaran yang daripada sumber yang sahih. Itu yang kita nak. Maknanya bukan kerana taklid kan, ikut-ikutan, tapi daripada sumber yang sahih. Yang sebab itu kita nak begitu situasinya. Selain daripada jawapan ni Ustaz kan, dapat mengetahui, dapat mengamalkan, ada ke lain daripada tu Ustaz? Ada banyak. Ada banyaklah kan Ustaz kan? Okey, banyak. Maknanya bergantung pada sebab dia respon terbuka. Yang penting dia ada kaitan dengan Rasulullah ataupun hadis marfu' itu. Itu situasinya begitu. Okay. Baik, itulah. Ada satu lagi. Silakan, sikit, dan mungkin ada masa sedikit lagi. Okey. Saya nampak beginilah. Okay. Ada hadis Rasulullah SAW. Okay. Berkaitan, sebab ini berkaitan dengan kepentingan juga. Rasulullah menyatakan, ambillah apa yang aku tinggalkan. Iaitu hadis marfu'. Okay. Sebab Rasulullah ada menyebut, sesungguhnya umat-umat dahulu yang sebelum Nabi SAW, musnah, hancur, berpecah belah kerana mereka ini banyak soal. Macam Bani Israel kan. Nabi Musa suruh sembelih lembu. Lembu kala apa, lembu jantan ke betina. Tapi Rasul dah bagi peringatan, umat dulu mereka tu hancur, berpecah-pecah kerana mereka tu banyak berselisih faham. Tak nak menerima pandangan nabi-nabi mereka. Sebab itu Rasulullah bagi satu tips dalam hadis marfu' ni. Dia kata, fa iza nahaitukum fajtanibuh. Senang saja. Apa yang aku nahaitukum ni tegah, fajtanibuh. Apa maksud fajtanibuh ni, Syafiqah tahu tak? Jauhkan. Ya, jauhkan. Jauhkan diri. Jangan banyak cerita. Jangan banyak cerita. Fa iza amartukum amrun, maka kita kena buat. Kita kena buat mastata'tum, mengikut kemampuan kita. Suruh solat contohnya. Kan ada peringkat-peringkat dia kan. Maknanya jangan cerita kalau aku sakit macam mana, kalau aku tak boleh kena air macam mana. Just dia ada dah mastata'tum, mengikut kita punya kemampuan. Sebab itu kalau kita tengok hadis ni, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, cuma matan saya tak berapa ingat, tapi itu isi dia sangat baik untuk kita.
menilai ataupun kita nak mengikut hadis marfu' ini sebagai kepegangan kita, kepentingan kita yang kita kata itu dapat mengamalkan ajaran Islam dengan sumber yang sahih. Baik, saya faham. Itu dia tentang hukum beramal dan juga kepentingan untuk kita mengamalkan hadis marfu' dan juga hadis mauquf mengikut syarat-syaratnya. Jadi sekarang Ustaz, kita nak bagi ruang untuk adik-adik kita, murid-murid kita untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita hadis yang boleh dijadikan hujjah, hadis marfu' dengan hadis mauquf. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita akan buat? Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Hari ini last kali ataupun segmen yang terakhir ini saya nak kongsi dengan murid-murid bagaimana nak menjawab soalan kebat. Baik. Kenapa kebat? Sebab kebat ni sebenarnya kalau ikut dia punya pemarkahan dia paling tinggi, iaitu 6 markah. Jadi sayuja kalau boleh murid dia menguasai bagaimana cara menjawab. Mungkin di Google Meet murid-murid sudah bersedia dengan kita punya soalan. Okey, masih lagi dengan hadis yang boleh dijadikan hujah. Okey. Jadi saya nak utarakan soalan, soalan boleh nampak di slide. Dia ada stimulus Syafiqah dia kebat ni ada stimulus. Berdasarkan daripada apa yang kita belajar tadi, para sahabat adalah contoh yang terbaik bagi umat Islam kini. Sebab dia orang paling hampir dengan Rasulullah SAW. Betul. Dalam mengamalkan ajaran Islam sebenar. Dia ambil first hand, daripada Rasulullah. Kalau kita ingat dulu kita main main order yang last orang yang terakhir tu dia buat cara lain dah. Sebab itu dia banyak dia punya ni kan, tapi ini daripada Rasulullah SAW. Sebab itu dia contoh yang terbaik. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, analisiskan, cuba kaji faktor yang menyebabkan mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Boleh faham ya murid-murid Dennis, Syafiqah, Hakim dan juga Patricia? Boleh tak buat sedikit jawapan ke ada tak? Boleh sementara mereka buat, mungkin saya terangkan sedikitlah tentang kebat ni. Kebat ini murid-murid kena skor sebab markahnya tinggi, 6 markah yang saya sebut, dan perkara pertama yang murid-murid kena tahu ialah supaya jawapan kita itu betul, kita tahu apakah topik perbincangan. Contoh, hari ini kita belajar hadis yang dijadikan hujah, iaitu mauquf, marfu' dan mauquf. Oleh sebab itu, jawapan mesti berkisar tentang itu. Baik. Jangan ambil jawapan yang lain daripada itu. Dan dicadangkan, ini cadangan lah, kalau boleh jawapan antaranya lah yang terbaik dalam bentuk jadual. Kita masukkan rubrik ataupun skor markah itu, benda yang kita nak jawab, rubrik iaitu huraian, isi. Mungkin zaman kita sekolah dulu tak ada benda ni kan. Tak ada, Ustaz. Jadi hari ni kita cuba belajarlah. Isi, kemudian huraian. Kemudian huraian lengkap. Ada dalil. Ada dalil. Sebab konsep kebat ni dia nak murid bukan sahaja boleh mengeluarkan hujah tapi dalil dia. Kemudian huraian dalil dan kita buat kesimpulan. Nampak murid bersungguh-sungguh macam tak hirau perbincangan kita. Sungguh hebat. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini ialah memenuhi rubrik yang sepatutnya kita isi. Baik. Jadi dah siap kod ya? Dah siap. Jadi dah siap, boleh? Belum? Boleh tunjuk kod nampak nanti kita boleh Syafiqah kod. Syafiqah boleh tunjuk kat jawapan. Nampak jawapan. Jadual jadual kan? Betul dalam jadual. Dia ada rubrik. Ataupun dia cuba bacakan Syafiqah jawapan dia Syafiqah. Sebab tak berapa nampak tu. Mula-mula isi dulu. Apa jawapan isi? Isi, sahabat merupakan insan yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dulu. Soalannya, faktor yang menyebabkan mereka berpegang teguh kepada Rasulullah. Jawapannya dia kata tadi,
orang yang paling hampir dengan Rasulullah. Okey, betul lah. Betul? Betul, Ustaz? Betul. Kan? Sebab dia orang first hand dapat daripada Rasulullah. Berbanding orang kita ni sebab itu ada ajaran sesat. Dah jauh sangat dah. Jauh sangat. Pelbagai-bagai dia punya penerangan dia punya pemahaman. Dia first hand daripada Rasulullah SAW. Okey, yang kedua ialah dari huraian. Syafiqah, huraian. Okey, huraian. Mereka dapat menyaksikan segala perbuatan serta percakapan dalam hidup baginda Rasulullah SAW. Maknanya mereka orang kata dapat menyaksikan lah. Okey, suatu asbab turun asbab nuzul turun. Kemudian huraian lengkap. Huraian lengkap, contohnya para sahabat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maknanya akhirnya dia mengamalkan sunnah. Lebih kurang begitulah. Okey. Tapi jawapan tu macam ada terputus-putus lah. Maknanya tak, dia kebat kena ada synchronize ataupun ada pertalian antara satu rubrik dengan rubrik yang lain. Okey. Itu antara jawapan lah. Itu baru 3 rubrik. Okey. Okey, bagus Syafiqah jawapannya. Cuma masa tidak mengizinkan, jadi saya tunjuklah jawapan yang lengkap. Okey, jawapan yang lengkap. Ini jawapan yang lengkap. Okey. Oh, sama hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Okey, huraian dia mesti dimulakan dengan kabus. Baik. Kerana mereka akan terus bertanya kepada Rasulullah masalah yang berlaku. Okey. Lepas tu huraian lengkap ni, huraian tu kita boleh letak kabus kerana agar bagi untuk supaya huraian lengkap ni kita boleh letak mungkin kesannya, mungkin kelebihan, mungkin kepentingan. Ini template yang boleh kita gunakan lah, walaupun kebat ni tidak jadi atau ditentukan dengan template-template tertentu, tetapi sekurang-kurangnya ada guide untuk murid kemahiran yang pertama lah, step pertama. Sebab ini kemahiran. Dulu kita naik basikal mula jatuh kan. Okey, tapi lama-lama daripada roda 3 menjadi roda 2 dan jadi pengayuh basikal negara contohnya kan. Biasalah Ustaz kan. Jadi kemahiran. Jadi kita letak begitu. Huraian lengkap kita letak dia punya wording dia, kesannya, kepentingannya dan sebagainya. Kemudian dalil, kalau sabda Nabi kalau hadis kita letak sabda Nabi SAW. Kalau Al-Quran agak-agak apa yang sesuai? Ini Syafiqah, kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran Ustaz kita nak letak apa mukadimah dia? Kalau mukadimah. hadis sabda Nabi SAW. Atau qala Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran qala Allah Ta'ala ataupun firman Allah Ta'ala. Okey. Kemudian huraian dalil kena ada wording dia tertentu. Dalil di atas menjelaskan bahawa bla 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 begitu. Itu dia punya situasi dia. Dan akhirnya rumusan, saya ada letak 3 tu rumusan tu. Bukan 3 apa, 3 color tu. Color yang pertama jelasnya itu adalah peneguhan. Jelasnya, konklusinya, kesimpulannya, secara tuntasnya, begitu. Okey, itu peneguhan. Kemudian aplikasi. Kita hendaklah umat Islam mestilah begitu. Dan kalau nak cun supaya soft landing, taklah terjun kan. Letak supaya contoh kan, kita tengok tu Syafiqah. Kita sebagai umat Islam hendaklah memelihara kesucian hadis Nabi SAW. Sampai situ dia macam terjun, macam tak soft landing. Tapi kalau kita letak kabus tadi, cuma kabus ada di tempat lah, satu di huraian, satu di rumusan, supaya terpelihara daripada terseleweng ketika mengamalkannya. Nampak dia punya flow dia bersangkutan antara satu sama lain. Boleh murid-murid di Google Meet. Syafiqah pun rasanya kalau suruh jawab soalan ni dia boleh jawab kot. Sebab ada contoh Ustaz. kan. Okey. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan rumusan untuk topik kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey. Rasa sedih sebab nak habis kan? Nak habis Ustaz. Okey, kalau nak sambung lagi. Okey, dia punya rumusan yang pertama, menguasai format. Format adalah yang terpenting. Bila kita menguasai format, kita tahu apa yang kita nak fokus. Sebab itu kalau murid nak periksa, dia tanya guru dia, cikgu apa yang keluar, itu maknanya murid tidak menguasai format. Kalau dia menguasai format, bahagian A apa dia, tentulah dia tahu dah apa dia nak fokus. Apa yang akan ditanya pada soalan kalau dalam bentuk ulum hadis, begini, dia tahu. Antaranya tarikh mesti keluar. Okey, ataupun hukum beramal. Okey. Yang kedua ialah menguasai bentuk-bentuk soalan yang popular. Popular ni mungkin diambil daripada soalan-soalan pertengahan tahun, akhir tahun, trial. Okey. Dan saya dapati semua tempat dia lebih kurang sama bentuk soalannya. Okey.
Okey. Dan yang ketiga ialah ini sangat penting. Sentiasa menyempurnakan tugasan yang dibekalkan oleh guru, kerana itu saja soalan yang guru berikan. Kalau murid-murid tak menyempurnakan, tidak ada lagi latihan-latihan yang sepatutnya mereka dapat. Betul, Ustaz. Okey. Okey, Itu Ustaz. saja. Terima kasih atas rumusan dan perbincangan tentang topik kita pada hari ini, hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah. Terima kasih, Ustaz. Okey, Dan terima kasih sama-sama. juga kepada semua murid-murid daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor dan semua murid-murid di luar sana. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat manfaat. Kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.